Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 8 hari bulan 6 2022 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, kitab fiqh mazhab Syafi'i, faslun fi salatil jamaah. Fasal pada menyatakan solat al-jamaah. Solatul jamaah, bagi pelajar yang ada kitab yang baru, hijau muka surat 167, yang lama 157. Dia beza 10. Kita telah bincang dalam siri yang lepas solatul jamaah fi adain maktubatin sunnatun muakkadatun. Kata Malibari, solat berjamaah dalam solat yang ditunaikan, solat fardu yang tunai. Itu maksudnya solat fardu yang tunai adalah sunat muakkad. Dia ada dua pandangan di sini. Satu kata sunat muakkad, satu lagi kata fardu kifayah. Satu sunat muakkad, satu lagi fardu kifayah. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tengok dalam kitab kita tu para pelajar. Pendapat yang pertama muka surat 166, dia kata sembahyang berjamaah iaitulah sunat muakkad. Sembahyang berjamaah muka surat 167 atas sekali itu. Sembahyang berjamaah dalam menunaikan sembahyang wajib 5 waktu. Maknanya sembahyang fardu hak 5 kita tunai secara tunai, lakukan secara tunai, itu sunat muakkad. Tulis ku Arab, sunnatun muakkadatun. Mana satu sunat yang sangat kuat tuntutannya, bukan main-main. Hak buat main-main ni orang hak malah. Hak spesies lembu kenyang, hak ni je dia dengan azan tak begini. Baik. Kita sambung di sini muka surat 167 di bawah. Maka keluar dari maksud tunai. Anak-anak para pelajar boleh memahami awal perbincangan. Dia kata apa? Solat sunat. Solat fardu yang dilakukan secara tunai itu sunnatun muakkadah, dilakukan secara berjamaah. Tengok dia hurai balik di bawah ni, wa kharaja bil adai al qada'u, maka keluar daripada maksud tunai. Ada maknanya tunai itu iaitulah sembahyang qada. Maka di dalam sembahyang qada tidak sunat berjamaah dalamnya. Saya rasa nak qada lah hak zaman muda-muda dulu. Kita pakak mari duk pondok ni, jumpa geng-geng hak lama-lama hak tua-tua ni mesyuarat. Kita dulu zaman muda dulu lara, jangan kata jahiliah. Lara, mungkin ada waktu-waktu kita tak tertunai solat, mari kita solat berjamaah qada. Tidak sunat. Ingat, tidak disunatkan berjamaah di dalam qada. Qada hak lama. Ada qada yang disunatkan? Naam, ada. Bukan tak ada semua, bukan semua tak ada, tapi ada. Benar, dia kata naam, bahasa Arab kata naam. Kalaulah bermuafakah sembahyang qada imam dengan sembahyang qada makmum, kita ni satu kereta. Kita kata satu bas. Jam jalan, ataupun kita tidur di satu tempat, berhenti rehat, semua tertidur belakang, makmum dengan imamnya. Itu maksud dia. Iaitu bermuafakat di sini seperti zuhur dengan zuhur.
Zuhur, tidak zuhur dengan asar atau isyak. Mana kita berhenti satu kumpulan lah, kita kata satu kumpulan kita ni. Kerana asar dengan isyak walaupun bermuafakat dari segi bilangan rakaat, sama-sama 4 rakaat, rakaatnya sama-sama 4, tetapi keduanya berlainan dari segi diri sembahyang itu. Yang ni asar, yang ni zuhur, tak sama. Asar dengan zuhur mana sama? Itu perbahasan dia, asar dengan zuhur tak sama. Jelas memang tak sama pun dari sudut nama, dari sudut waktu, tapi sama dari sudut apa? Sama dari sudut bilangan rakaat, dari sudut bilangan rakaat sama. Jadi yang manakah yang disunatkan kita berjamaah? Maka tengok sini. Tengok dia punya kitab. Kerana asar walaupun bermuafakat dari segi bilangan rakaat, keduanya berlainan dari segi diri sembahyang sendiri. Intaha al-i'anah. Maknanya Tuan Syekh penterjemah ni dia tambah terjemahan itu dari syarah kitab. Tak apalah, kita kata jazahullahu khairah. Maka disunatkan berjamaah. Tengok. Disunatkan berjamaah yang mana? Sekiranya makmum dengan imam sepakat. Sama-sama kita tertinggal solat belakang. Subuh tadilah kita kata, subuh tadi kita tertidur. Satu kereta tidur belakang, satu bas tidur. Sedar-sedar, matahari dah naik, cerah dah. Habis dah waktu subuh. Macam mana nak buat? Maka kita kena azan, tulis itu. Sunat kita azan, kita iqamat, dan kita berjamaah salat subuh. Kerana itu dia panggil muwafaqah, makmum dengan imam, satu salat dan satu kategori. Ini dah. Manakah dalil? Tuan-tuan tambah, tulis kitab. Dalilnya lima fi sahihaini. Dalilnya sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bis sahabah. Nabi kita pernah tertidur satu pagi dalam perjalanan balik musafir, terlalu penat, dia tertidur. Tidur. Janji seorang sahabat nak kejut. Sahabat artinya geletek di syaitan, tertidur juga. Pengawal apa tidur juga. Semua tertidur. Maka apa jadi para jemaah sekalian, bila semua tertidur, sedar-sedar dah naik matahari, maka Nabi SAW kata kita pindah tempat. Tempat ni tak boleh, ni kacau syaitan. Kita pindah ke depan sikit. Nabi perintahkan Bilal azan dan iqamat dan disolatkan secara berjamaah. Hadis ni dalam Bukhari, kita kata alhamdulillah. Itu dalil. Dalil bahawa kita walaupun masa dah terlepas, kita kena azan, qamat dan berjamaah. Sebab itulah ana tegur sebahagian daripada Bilal, bila kita kuliah panjang sikit, kuliah maghrib perdana, ai berona Bilal. Tak mahu azan dah. Lambat ni kita qamat terus. La ya akhi. Nabi azan selepas keluar waktu subuh. Takkanlah lewat 30 minit saya kuliah, Tuan Bilal tak mau kuliah, tak mau azan, jangan. Jadi Bilal jangan memberontak, teruskan azan. Kalau nak cepat sangat pun tak payahlah kita kata sunat qabliyah, oleh kerana dia tidak muakkad, boleh je kita skip situ, terus je qamat, boleh. Yang masalahnya nak cepat, tak mau azan, lepas azannya berzikir panjang apa berapa, orang nak balik pun tak boleh juga, jamuan apa tak boleh mula juga. Jadi kena biar kita ni ada fiqh, kita nak buat kerja biar ada fiqh. Sebab itulah dipanggil fiqhul imamah. Fiqhul imamah wal muazzin, fiqhul muazzinin wal imam. Jadi fiqh muazzin dengan imam ni kena ada satu kitab khas, SOP imam dan Bilal kita kena keluarkan. Pihak pejabat agama dikeluarkan kitab-kitab panduan ini supaya tak jadi kecelaruan macam tu. Selesailah kita. Maka kalau tidak seperti itu, maknanya tidak muafakah solat dengan solat, masing-masing hak ni pernah tinggal zuhur, hak ni tinggal asar, subuh tak boleh lah, berbeza cara, berbeza bilangan. Kalau solat jemaah juga apa jadi? Maka kalau tidak seperti itu, berjamaah adalah khilaful aula,
menyalahi yang sepatutnya. Yang sepatutnya kita tidak berjamaah, tapi kalau buat juga dia panggil khilaful aula. Maka dalam syarah dia panggil i'anatut talibin. Maka kalau tidak bermuafakah sembahyangnya, tak sama sembahyang untuk imam untuk bila dari sudut hak dia nak solat. Seperti kalau zuhur bersama-sama zuhur, kalau asar bersama-sama asar, maka berjamaah itu adalah khilaful aula dan dia tidak makruh. Dalam Syafi'i masih lagi mengekalkan boleh solat berjamaah, tapi khilaful aula, maknanya menyalahi yang sepatutnya. Yang sepatutnya. Sebab situ kita kata ada sedikit pening, tidak disunatkan berjamaah, la tusannu fihima, tidak disunatkan berjamaah, tapi tidak makruh. Dah tak sunat, sepatutnya ada hukum lain. Wallahu alam, itu pandangan dalam kitab fiqh. Tapi baik. Seperti sembahyang tunai di belakang orang solat qada. Orang ni nak solat qada, kita nak solat sunai. Kita baru sampai contohnya. Aku nak solat qada ni, tak apa, saya nak ikut awak. Dan sebaliknya, orang tu nak solat fardu tunai, yang ni nak solat qada. Yakni sembahyang qada di belakang orang yang sembahyang tunai, sah. Dan sembahyang fardu di belakang orang solat sunat. Macam kita baru sampai, baru masuk masjid, ada orang solat sunat, dia sudah dah solat fardu, dia nak sembahyang sunat lepas zuhur, kata. Kita boleh pergi ikut dia. Dia solat 2, kita tambah lagi 2 rakaat. Alhamdulillah. Dan sebaliknya, yakni sembahyang sunat di belakang orang sembahyang fardu. Sembahyang subuh ni baru sama 2 sama 2. Dan sembahyang tarawih di belakang orang sembahyang witir. Dan sebaliknya, yakni sembahyang witir di belakang orang yang sembahyang tarawih. Ya, itu semua tu dia panggil sah belaka. Tapi khilaful aula, maknanya berbeza niat dalam fiqh kita ni tidak menjadi masalah. Berbeza niat tak jadi masalah. Orang ni solat qada, orang ni solat sunat. Orang ni solat tunai, orang ni solat sunat. Solat qada boleh. Sebab itulah ramai setengah orang ni, pakcik-pakcik yang berpegang dengan pandangan ustaz dia, kata tak boleh solat tarawih kalau ada qada. Qada ya, niat qada. Niat qada. Tu imam sembahyang tarawih depan, kita sembahyang qada belakang. Takut orang kena, kita sembahyang subuh, qada subuh. Dia tak malah qada subuh. Subuh banyak terlepasnya. Boleh sah. Ataupun sekali-sekala tambahlah. Solat maghrib, solat isya tambah 2 rakaat. Boleh. Yang tak bolehnya duk cokoh tepi dinding, gulu rokok daun. Mana tok ayah tak solat sunat tu? Tu imam kata, ustaz kata kita ada qada tak boleh sembahyang sunat. Nyanyi lagu tu. La sunnah wala tarawih. Arab kata sembahyang sunat pun tidak, sembahyang tarawih pun tidak. Duk bercongkoh kat situ, apa faedahnya? Tak ada faedah. Sebab itulah ana ambil pendekatan yang lebih lunak. Kita mengatakan qadalah solat, tetapi tidaklah sampai peringkat terhalang. Pakcik-pakcik kita ni nak solat solat tarawih pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik. Mari kita pergi kepada perbincangan seterusnya. Masalah solat nazar. Ni ada orang bernazar. Orang yang bernazar, dia kata kalau aku dapat projek sekian-sekian, wajib kata aku solat 2 rakaat, 4 rakaat, ikut dia lah. Atas nazar dia nak 2 rakaat ke nak berapa rakaatnya, dia panggil ikut apa ni, ikut nazar. Nazar ni kena ikut bahasa kita. Dan yang keluar dari maksud sembahyang sembahyang tunai yang 5 waktu ialah sembahyang nazar. Bila kita orang ni niat bernazar. Niat bernazar macam mana pula? Dan sembahyang sunat. Sunat lain lah. Sunat duha ke sunat apa? Maka fala tusannu fihimal jama'atu wala tukrah. Ni kita kata sedikit ni perbincangan. Sembahyang nazar
semaya sunat tidak disunatkan berjamaah dalam kedua-duanya. Jangan berjamaah. Sebab tidak ada dalam sunnah begitu. Kecuali solat sunat yang disunatkan berjamaah. Kita dah senaraikan panjang dulu. Di awal perbincangan dulu, ingat tak? Solat sunat yang disunatkan berjamaah berapa? Mana pelajar kita tak ada ni? Berapakah jenis solat sunat yang disunatkan berjamaah? Solat 2 hari raya, tulis tepi kitab tu. Solat 2 gerhana, solat minta hujan, dan solat tarawih di bulan Ramadan. Yang ni dia panggil solat sunat yang disunatkan berjamaah. Solat sunat yang disunatkan berjamaah. Baik, solat nazar dan solat sunat lain maka tidak disunatkan berjamaah dalam kedua-duanya. Jangan duk main perdana lah. Kita ni suka sangat perdana dah. Biasa hak perdana ni solat hajat, solat tasbih, adalah beberapa kategori solat dia panggil solat-solat yang popular dalam masyarakat kita. Jadi tidak disunatkan berjamaah, tapi dia kata wala tukrah, tapi tidak makruh, tapi tidak sunat. Ni anak rasa kita perlu sedikit perbincang. Kalau tak sunat, bila orang buat sekurang-kurangnya jadi makruh sebab menyalahi sunnah. Kalau nak pergi berat lagi tak boleh pula. Orang tak suka pula tak. Kita kata sebab bila kata tak sunat, makna benda itu tidak dianjurkan. Perkara itu tidak dianjurkan. Baik, tamaklah kita. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa solatul jamaah, solat berjamaah itu sunat muakkadah. Sunnatun muakkadatun. Sunnatun muakkadatun. Kita pergi kepada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua dia kata apa? Qala an-Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, wal asahhu annaha fardu kifayatin lirrijalil balighin al-ahrar al-muqimina fil muaddati faqat. Tulis letak nombor 2. Pandangan yang kedua. Ini dipanggil pandangan yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang sahih dalam mazhab Syafi'i iaitulah solat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan dalam hubungannya dengan sembahyang berjamaah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang asahnya, pendapat yang kuatnya, yang sahihnya ialah fardu kifayah. Solat berjamaah ni fardu kifayah bagi kaum laki-laki yang baligh, yang sudah cukup umur 15 ke, bermimpi ke, naik bulu ke, keluar misai ke, keluar janggut ke, merdeka dan bermukim. Mana orang ni fardu kifayah. Dalam sebuah kampung, sebuah taman, perumahan tidak ditunaikan solatul jamaah, maka satu taman, satu kampung itu semua berdosa belaka. Ingat ni, ahli-ahli taman, ahli-ahli qaryah, kalau satu kampung tidak ada solatul jamaah, semua berdosa belaka. Ini makna fardu kifayah. Berbeza antara fardu kifayah dengan sunat muakkad. Sunnatun muakkadah itu makna galakkan yang kuat, tapi kalau tak buat taklah berdosa. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini dia kata fardu kifayah. Kalau satu kampung tak ada solat berjamaah, semua sekampung tu laki-laki berdosa belaka. Sebab itulah ana bagi cadangan, kalau contohnya kita kata di surau, di kampung kita ada surau. Waktu zuhur dengan asar, orang muda-muda pergi kerja, pergi bekerja. Kita kena kempen. Pakcik-pakcik yang tak ada kerja ni, yang tak pergi pejabat, tak pergi sana sini, biar dia hidupkan surau tu. Dia kata, aku tak reti nak jadi imam. Solat zuhur dengan asar ni baca tak kuat, jangan duk bimbang. Tak bunyi. Kita bimbangnya solat yang jahriyah ni, solat yang bunyi kuat ni, itu kita takut. Yang ni takut apa je? Jadi kena ada. Dan kalau boleh lah, payuh sangat pakcik-pakcik nak pergi solat, AJK masjid, AJK surau kena bermusyawarah, menaja
makan tengah hari kepada pakcik-pakcik yang solat berjamaah di surau kita ni, sebab nak lepas fardu kifayah, nak lepas diri daripada apa? Daripada fardu kifayah. Baik, manakah dalil? Tengok tuan-tuan dalam risalah yang ana bagi ni. Ni. Tajuk risalah kita Salatul Jamaah. Ada dekat masjid ni banyak. Hikmatun, faidatun dan hukum. Dalam risalah ni kita letak dalil dianya, tulis ataupun ambil risalah ni. Dalil dianya iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fiha al-jamaah illa istahwaza alaihimus syaitan." Tidak terdapat 3 orang yang mendiami sebuah kampung atau penempatan, walaupun kita travel di padang pasir, masuk dalam hutan, 3 orang yang tidak mendirikan solat berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Jadi hendaklah kamu berjamaah, sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang bersendirian. Hadis ini rawahu Abu Daud dengan sanad yang baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat belaka tu. Maknanya dalil yang mengatakan ini, mana kalau ada satu kampung ni tak ada langsung solatul jamaah di sini, bermakna kampung itu telah dikuasai oleh syaitan. Nauzubillah. Berat juga tu, kan? Dan dalam sembahyang tunai saja, sembahyang tunai ya kita naknya, sembahyang lain tak masuk. Dengan cara zahir syiarnya, maknanya apa makna zahir syiarnya? Bila masuk waktu kena ada azan. Azan boleh kita guna speaker, boleh guna mikrofon, kuat-kuat biar orang dengar. Yakni syiar sembahyang berjamaah itu dan tempat ianya didirikan. Pentinglah satu kampung kena ada surau, masjid, biar ada orang solat jamaah. Ni ada setengah banyak tempat kita pergi, dia kata ustaz maaf lah, dekat sini maghrib isyak ya ada orang, subuh boleh tahan tapi zuhur asar tak ada sebab orang pergi kerja. Kata yang tak kerja ada tak berani mari masjid. Sebab apa? Kenapa? Sebab tak pandai jadi imam. Tapi dengan PKP baru ni, anak rasa ramai dah tuan-tuan yang layak menjadi imam. Muka PKP ni kena bawa, banyak boleh juga jadi tok imam ni tak? Sekali dengan ketua raya lagi nyebui. Tu dia. Ada hikmat juga PKP mari rupanya di. PKP ni jangan main dia. Covid ni banyak benda dia ajar kita dan banyak benda yang dia tutup pada kita. Allahu Akbar. Kita doalah supaya Covid ni jangan mari lagi. Semua orang dah pandai berjamaah. Jangan duduk main-main. Jangan tunggu Covid mari pula. Jadi tuan-tuan baca dalam risalah Salatul Jamaah. Ini menarik, nama risalah kita ini nama dia Salatul Jamaah. Kan? Satu lagi, tulis nombor 3, pendapat yang ketiga. Ada qaul, ada pendapat yang menyatakan bahawa ianya adalah fardu ain. Ada pendapat yang mengatakan Salatul Jamaah ini fardu ain bagi orang laki-laki lah. Dan itu adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali, dia kata fardu ain. Kenapa dia, mana dalil dia? Ini dipanggil fiqhud dalil ni. Tuan-tuan menarik kita belajar fiqhud dalil. Sebabnya dalil dia, tulis dalil. Dalil dianya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seberat-berat solat ke atas para munafikin ialah solat Isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung dalam 2 solat tersebut, tentulah mereka akan pergi. Satu. Dan juga hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercita-cita. Nabi kata laqad hamamtu. Aku duk bercita-cita satu hari aku nak lantik seorang sahabat mari jadi imam. Mari jadi imam dan aku nak pergi nak pergi tengok rumah orang yang tak salat jemaah. Dengar tuan-tuan.
Nabi kata aku nak pergi tengok rumah orang yang tak solat jemaah, aku nak pergi bakar rumah orang tu. Nak bakar rumah orang ni bukan senang. Kalau tidak kerana benda tu berdosa, tak boleh bakar, tak boleh main-main rumah orang ni. Ini hak orang. Maka itu dalil sebahagian ulama yang mengatakan solat jemaah tu fardu ain. Bukan dia cakap memang tak ada dalil. Sebab itulah bila kita mengajar fiqh dengan dalil ni, tuan-tuan akan rasa oh ini sandaran dia. Yang jadi masalahnya sebahagian daripada ustaz kita ni allergic sangat bila sebut dalil celak mata lalu. Awak tarah mujtahid ke? Kalau tahu cakap je. Tak usah duduk beke-beke marah dengan orang. Dah ada kita tahu kita cakap. Apa yang pelik sangatnya? Dah tak tahu. Kalau tak tahu cakap, maaf saya tak tahu. Mudah nak kira. Orang pergi cari ustaz lain pula. Ramai lagi ustaz atas dunia ni yang kita boleh belajar-belajar. Kan? Cari risalah ni menarik. Tajuk dia apa? Ni tajuk dia ni Salatul Jamaah. Salatul Jamaah. Kita letak situ. Baik. Tak habis lagi. Tulis pendapat yang keempat. Dan ada qaul yang mengatakan bahawa berjamaah itu adalah syarat sah. Syarat sah sembahyang berjamaah. Syarat sah solat. Mana dalil dia? Dalil di hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tulis dalil la salata li jaril masjid illa fil masjid. Jadi jiran masjid tak boleh solat kecuali di masjid. Jiran masjid dia kena solat di mana? Solat di masjid. Jadi kita ini dalil yang mengatakan bahawa syarat sah solat iaitulah solat di masjid. Solat berjamaah di masjid. Ini kalau kena hak ni ramalah. Ramalah juga hak jadinya, hak jadi apa? Hak jadi dosa. Cuma hadis tadi la salata li jaril masjid illa fil masjid ini diriwayat oleh ramai. Diriwayat oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lain-lain. Cuma kata di muhakkik pentahqiq hadis kata la yasih. Hadis ni tak sahih. Kalau sahih ke? Ramalah hak tangguh dosa je. Jadi kita kata yalah hadis tu ada tapi tidak sahih. Tuan-tuan boleh lega sikit tak? Berasa lega sikit. Kalau tidak dia kata jadi yang pentingnya ada 4 pandangan di sini. Ada 4 pandangan solat berjamaah ni sunat muakkad, fardu kifayah, fardu ain, syarat sah solat. Jadi kita ambil hak mana? Dalam fiqh kitanya dia ambil yang tengah tadilah, fardu kifayah. Maknanya dalam satu kampung mesti kena ada orang solat berjamaah. Hidupkan jamaah. Alhamdulillah. Baik. Sedikit perbincangan tentang muslimah. Dengan ada makcik-makcik dia tu. Dan muakkad sunatnya, muakkad sunatnya bagi wanita tidak menjadi sebagaimana muakkadnya bagi laki-laki. Mana tuntutan solat berjamaah ni berpahala pada laki-laki dan wanita, tapi wanita ada kelonggaran sedikit, Kerana itu kalau kita ambil pandangan yang mengatakan sunat muakkad. Kerana itu makruh bagi laki-laki tidak berjamaah dan tidak makruh bagi wanita. Makruh bagi laki-laki dan tidak makruh bagi wanita kalau dia tak pergi solat berjamaah. Yang masalahnya zaman kita ni ramai wanita jadian. Ramah ke tidak wanita jadian? Ramah lah tak pergi masjid laki-laki ni. Ini wanita jadian. Kalau nampak suami tak mau pergi masjid tu, ambil kain teleka lepas atas kepala dia. Abang, pakai teleka malam ni jadi wanita pula, malu kot orang. Tak pergi masjid. Sudah. Jadi itu dia panggil standard wanita. Tapi pahala 27 sama. Cuma tuntutan tidak kuat kerana wanita tu banyak masyakkah. Kena ada anak kecil. Ya nak pergi masjid susah, bukan senang. Jadi suamilah pergi. Balik jadi tu imam kepada isteri pula di rumah. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah kita perbincangan tentang hukum salatul jamaah. Sekarang kita berpindah kepada solat di masjid. Tajuk dianya
salatul jamaah fil masjid. Salatul jamaah fil masjid. Kata Syekh, wal jama'atu fi maktubatin li zakarin bi masjidin afdal. Dan berjamaah bagi sembahyang fardu yang 5 waktu itu bagi laki-laki lebih afdal dilakukan di dalam masjid. Kita kena pergi masjid lah. Afdal kita laku di mana? Laku solat itu di masjid. Ini adalah berdasarkan kepada hadis sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa in afdalas salah salatul mar'i fi baiti illa maktubah. Wahai manusia, sembahyanglah dalam rumah kamu. Tulis itu, sembahyang sunat. Jangan ambil hadis ni esok tak pergi masjid dah. Kenapa? Saya jumpa hadis sahih semalam. Nabi suruh solat di rumah. Tulis solat di rumah, yakni solat sunat. Solat sunat afdal kita solat di rumah. Melainkan sembahyang fardu yang 5 waktu, maka itu kena solat di masjid. Dalam hadis ini tulis, hadis ini rawahul Bukhari. Dalam hadis lain, dalam hadis lain Nabi kata, la taj'alu buyutakum qubura. Mu jangan jadi rumahmu itu seperti kubur. Kubur ni bukan tempat solat, bukan tempat mengaji Quran, bukan tempat hidup zikir situ, tempat ingatkan mati. Jadi mu jangan jadikan rumahmu itu jadi kubur. Habis macam mana kita nak beza rumah kita dengan kubur? Kita kena solat sunat, kita mengaji Quran, kita buat zikir. Itu dia panggil rumah yang tidak jadi kubur. Kalau tidak, kubur awal lagi belum masuk kubur, dia sudah duduk dalam kubur dah. Rumah dia tak bunyi Quran, tak ada zikir, tak ada apa. Jangan main-main para pelajar sekalian. Baik. Maka hendaklah dilakukan dalam masjid. Kenapa? Tulis. Letak nombor 1. Sebab apa nak pergi masjid? Kerana kemuliaan masjid. Masjid itu mulia. Masjid ni nama dia rumah Allah. Masjid nama apa? Rumah Allah, dipanggil Baitullah, mana rumah Allah, itu masjid. Ramai jamaahnya. Dan zahir sembahyang jamaah padanya. Orang maknanya syiar Islam tu lagi ramai, lagi tinggi darjat. Alhamdulillah. Adapun bagi wanita, mari pula wanita ni. Suka buat dia malam ni. Adapun bagi wanita, berjamaah di rumah adalah lebih afdal. Berjamaah di rumah lebih afdal berdasarkan kepada hadis la tamna'u nisa'akumul masjid wa buyutuhunna khairul lahun. Maksud dianya jangan apa dia? Jangan kamu larang wanita-wanita pergi masjid. Jangan larang. Wanita nak pergi masjid boleh, kecuali wanita yang langgar SOP adab masjid. Tapi buyutuhun, rumah dia lebih baik untuk dia. Hadis ni tulis rawahu Abu Daud dan lain-lain lagi. Maknanya jelas hadis tu. Cuma dia perlu kepada huraian. Kita kena ingat, orang wanita zaman dulu, zaman waktu Nabi bagi tahu ni, memang dia tak keluar rumah. Dia tak keluar rumah. Dia duduk di rumah dia ya. Dia berpegang kepada hadis surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Hei wanita, duduklah di rumah kamu. Tak keluar. Dia keluar kerana darurat ya. Tapi wanita kita hari ni, Masya Allah, semua tempat dia ada. Pasar pagi ada, pasar petang ada, bazar pun ada, keluar rumah awal pergi kerja pun ada. Bila nak pergi masjid, dia pergi cari hadis. Wa buyutuhunna khairul lahum. Duduk di rumah lebih baik. Kenapa waktu awak nak pergi kerja, nak pergi pasar pagi, tak cari hadis? Ini dia panggil tidak seimbang. Waktu nak keluar, kerana dunia kita tak cari hadis, waktu nak pergi solat, cari hadis. Di rumah lebih baik. Tak payah pergi masjid Ustaz, duduk rumah. Jadi kita kata, hadis ini menenangkan wanita. Sekiranya dia ni anak kecil, ada masyakkah, nak tinggal payah, jadi boleh kita katakan tidaklah rugi sangat dia tak pergi masjid. Tapi kalau dia boleh pergi masjid, dia boleh salatul jamaah, beriktikaf,
ada kuliah pula boleh mengaji, banyak lagi faedah-faedah yang lain. Sebab itulah setiap kali wanita ni tanya soalan, saya akan jawab secara alam nyata, alam realiti kehidupan kita sekarang ni. Wanita banyak di luar rumah daripada dalam rumah, kecuali waktu nak pergi masjid, barulah barulah cari hadis. Hadis baik solat di rumah. Habis solat di rumah, nak solat dengan siapa? Solat dengan suami awak kena pergi masjid. Kecuali suami dia jamak, solat dengan imam di masjid, kemudian dia balik jadi imam di rumah, itu tak apa. Kata di para ulama, belum habis lagi perbahasan tu. Yang kata makruh wanita pergi masjid tadi, tidak afdal tadi siapa? Dia kata wa yukrahu la hudur, makruh wanita pergi masjid sekiranya kanat mustahah, wanita yang comel. Kalau dia pergi masjid mengganggu ketenteraman pakcik-pakcik ada di masjid tu, jangan pergi. Terus lagi ya. Sebab bila dia pergi, orang pakai duk tengok dia. Ataupun zina, pakaian dia lilak-lilak, labuci sana sini dia punya pakaian, ataupun memakai wangi-wangian. Dia lalu nak pergi masjid tak habis, orang tangga masjid tengok, Allah, ni hantu pagi mana pula ni. Ya. Jadi hantu pagi pula. Dia maknanya kalau wanitanya pergi dengan hishmah ni maknanya berpakaian patuh syariah, pakai kain telekung molek-molek, jangan duk pakai bedok-bedok, tak suruh pakai. Apalagi kalau pakai pakaian yang pelik-pelik, yang tak senonoh, itu bukan zakat makruh, memang wajib kena larang lagi. Sebab dia langgar SOP. Jadi supaya tak terlanggar SOP, para pelajar boleh ambil risalah kita ni. Kita telah nyatakan pakaian-pakaian wanita yang patuh syariah, yang tak patuh syariah. Ni senara ada ni. Tengok dalam buku, dalam senara kita tu. Sudah ada. Pakaian patuh, pakaian tak patuh. Jangan duduk. Ambil risalah kita ni, tajuk dia cantik. Nama dia Auratku, Maruahku. Orang ada maruah, dia akan jaga aurat. Orang yang ada maruah, dia akan jaga aurat. Baik para pelajar sekalian, mana kita? Benar dia kata apa? Bila didapati ada sembahyang jemaah dalam rumah laki-laki itu, contohnya ayah dia ni, suami ni memang tak lagi masjid dah, lembek ke, tak larak ke, tua sangat dah, jalan penggigil, nak pergi tak boleh, contohlah kita kata. Dan dalam masjid tidak ada, di rumah ada orang, dalam masjid tak ada orang, maka sembahyang berjamaah dalam rumah itu afdal. Nak pergi masjid seorang kita yang ada, nak sembahyang dengan siapa? Jadi membayar rumah lah, sembahyang dengan anak bini rumah. Demikian juga lebih afdal sembahyang di rumah bila dalam rumah itu ada jemaah yang lebih ramai daripada jemaah yang ada dalam masjid. Tak ramai guana, memang tak kerah pergi masjid. Patutnya dalam rumah kita ada 5 orang laki-laki, kita angkut semua pergi masjid, ramailah di masjid. Sebab tu anak selalu kempen kita, masuk syurga sekeluarga. Masuk syurga sekeluarga. Macam mana? Waktu pergi masjid, dia pergi seorang dia, anak tak bawa. Waktu pergi pasar, full car, kata orang, penuh kereta dia punggah. Waktu pergi masjid, kelik-kelik seorang dia. Macam mana nak masuk syurga sekeluarga macam ni? Ini jadi masalah kita. Itu sebab masjid kita tak ramai. Sebuah masjid ada 50 orang, ada 100 orang jemaah. 100 orang, kalau anak di rumah ada 2 orang lagi, sudah jadi 300 orang. Ni anak 10 pun tak bawa, duk main set tua tu yang ada. Ni macam mana kita nak masuk syurga sekeluarga ni? Projek tak jadi, tak berjalan kata orang. Baik. Mana kalau jemaah lebih ramai, dalam rumah lebih ramai daripada masjid, elok sembahyang dalam masjid mengikut apa yang dipegangi oleh Al-Azra'i dan sebahagian ulama Syafi'i yang lain. Tapi tengok, ini pendapat yang lebih kuat. Kata Syekh Ibnu Hajar, tulis itu. Kata Syekh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahawa yang aujuhnya, pendapat yang paling kuat, yang sebaliknya. Apa dia? Yakni lebih afdal lagi sembahyang dalam masjid walaupun jemaah dalam rumah itu lebih ramai daripada jemaah yang ada dalam masjid. Ini kita setuju pandangan Ibnu Hajar.
Ibnu Hajar kata orang laki-laki kena solat di masjid juga. Walaupun di rumah dia lebih ramai daripada masjid. Sebab yang salah mungkin rumah dia tu wanita belaka. Semua wanita. Kalau laki-laki memang kena pergi masjid. Siapa suruh awak buat jemaah di rumah tu? Itu melanggar SOP pula dia tu. Dan apabila berlawanan, tengok kitab. Walau ta'aradat, dan apabila berlawanan antara fadilat sembahyang dalam masjid dan hadir di luar daripada masjid. Misalnya, kalau ia sembahyang dalam masjid, maka sembahyang tidak berjamaah. Macam nak buat ni? Tetapi ia mendapat fadilat masjid. Dan kalau ia sembahyang tidak dalam masjid, yakni di luar daripada masjid, maka dia mendapat fadilat berjamaah, tetapi terluput fadilat masjid. Macam mana nak buat? Macam masa PKP baru ni. SOP PKP baru ni, dibenarkan dalam masjid 4 orang. Rumah ikutlah 20 orang pun. Nak solat di mana? Nak solat dalam masjid boleh, tapi lepas imam keluar kita masuk solat seorang kita. Dalam masjid, pahala i'tikaf tapi tidak berjamaah. Mana lebih afdal? Sudah nak jawab macam mana ni? PKP pun dah tamat. Maka hendaklah ia dahulukan apa yang zahir. Kerana ini kaedah. Tulis para pelajar, para asatidzah tulis kaedah ni. Dia kata apa? Li'anna al-fadilatal muta'alliqah bis-salah aula minal muta'alliqah bil makan. Kerana berhubung kerana fadilat berhubung dengan zat solat, ibadat itu sendiri lebih utama daripada fadilat berhubung dengan tempat atau masa. Kalau kita solat di rumah, kita boleh berjamaah. Maknanya solat kita berjamaah. Tapi kalau solat di masjid seorang kita, maka aula jaga masjid ke aula berjamaah? Jawabnya aula berjamaah, sebab berjamaah itu solat. Masjid tempat. Dan fadilat yang berhubung dengan masa adalah lebih aula atau utama daripada fadilat yang berhubung dengan tempat. Contohnya kalau kita solat di rumah ataupun solat di masjid kecil, kita boleh solat di awal waktu, solat dengan takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau kita pergi masjid besar, jauh, jam, mungkin di ujung waktu tak dapat fadilat takbiratul ihram, maka kita kena kata fadilat menjaga zat ibadat itu sendiri lebih aula daripada menjaga tempat ibadat. Ana selalu buat contoh waktu kami di Madinah dulu. Waktu ana di Madinah dulu, kita ni tinggal di satu tempat, bangunan nama dia Jami'atul Bir, Syarif Abu Zar. Duduk di sini, kita nak pergi Masjid Nabi, ada satu masjid kecil, nama dia Masjid Bukhari. Kalau tuan-tuan pergi sekarang, belakang Pondok Obroi itu ada satu masjid, nama Masjid Bukhari. Biasanya masjid ni toke-toke semaya sini. Toke kain, toke-toke kedai dia solat sini, sebab dekat. Nak pergi Masjid Nabi itu jauh. Jadi kita pelajar ni bila siapa sini, siapa di Masjid Bukhari, orang komat. Mana kalau kita masuk Masjid Bukhari, kita tak dapat pahala 100,000. Madinah pahala 1,000. Tak dapat pahala 1,000, tapi dapat pahala takbiratul ihram bersama imam, dapat pahala jemaah penuh. Kalau kita pergi Masjid Nabi mungkin terluput 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat. Jadi kita bertanya Syekh, mana-mana kita nak buat, Syekh pun ajar ni dia kata, al-fadilah al-muta'alliqah bil ibadati aula minal muta'alliqah bil makan. Menjaga ibadat itu lebih aula daripada jaga tempat ibadat. Memanglah kalau pergi Masjid Nabi boleh 1,000 campur hak bayar jemaah, tapi jaga solat jemaah dengan takbiratul ihram, kita pun tak berlari lagi, lebih aula. Jadi di sini dalam masalah masjid tutup ni, kalau kita pergi masjid solat seorang, solat di rumah lebih ramai, maka aula solat yang lebih ramai. Itu kaedah. Satu lagi, misalnya kalau berlawanan antara sembahyang duha dalam masjid pada awal hari, sudah, dan sembahyang duha di luar daripada masjid dekat dengan suku hari. Nabi sebut dalam hadis kan, salatul awabin hina tarmadul fisal. Solat orang yang awabin,
Orang yang baik-baik itu ketika panasnya anak unta. Anak unta duduk tidur, baby itu bangun dah, panas. Mana dalam pukul 10 pagi. Itu waktu afdal. Jadi kita nak semaya di masjid ke, nak salat di rumah. Nanti pukul 10 nanti. Tengok jawapan. Maka hendaklah didahulukan sembahyang duha di luar masjid dekat dengan masa suku hari, kerana itulah yang paling afdal. Wallahu alam. Wadah? Jelas dia punya perbahasan. Habis yang Abu Anas duduk kempen, duduk lepas subuh sampai naik matahari, kemudian solat baru balik tu macam mana? Itu kita nak padankan dengan hadis man shalla salatal ghada fi jama'atin. Siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir dengan kuliah, termasuklah sampai naik matahari. Bila naik matahari melepasi waktu larangan, kita pun solat 2 rakaat, dia boleh pahala haji dan umrah. Dia lain tu, boleh pahala haji dengan umrah. Jadi kita nak solat apa tu? Khilaf di sini. Ada ulama Syafi'i kata solat isyraq, tapi pandangan Ibn Abbas kata solat duha. Mana permulaan solat duha. Jadi untuk kita nak jamak dua ni, kita solat duha dulu sini 2 rakaat, ambil pahala tadi, kemudian kita balik rumah, jangan lupa pukul 10 pagi solat duha pada waktu yang afdal. Wallahu alam. Ini pandangan yang kata fadilat yang berhubung dengan masa lebih aula atau utama daripada berhubung dengan tempat. Mana kalau aku solat sekarang, aku solat dalam masjid. Kalau solat di rumah, luar masjid, tapi waktu tu waktu paling afdal, solat duha. Maka solat duha pada waktu afdal lebih aula daripada menjaga tempat solat. Jelas Alhamdulillah, tamatlah dulu. Setakat itu kita tangguhkan dulu pelajaran kita. Kita masuk kepada babul i'adah. Dan sunat mengulangi sembahyang, tulis itu bab al-i'adah. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.